Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Agama Petang tahun 5 Amanah, Sekolah Kebangsaan Paroi. Mata pelajaran pada hari ini adalah ibadah, iaitu bertajuk solat orang uzur dan solat dalam kenderaan. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, Ustazah nak semua murid-murid bersedia dan tadah tangan untuk membacakan doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, untuk hari ini tibalah giliran mata pelajaran ibadah. Bukunya berwarna kuning yang dibekalkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Baiklah, sekiranya murid-murid tiada buku fizikal ini, murid-murid boleh lihat link buku digital yang telah dibekalkan sebelum ini. Okey, buku ibadah ada dua, iaitu satu buku teks dan satu buku latihan. Okey, sekiranya kamu tiada buku fizikal ini, maka kamu boleh rujuk link buku digital. Sekiranya kamu tiada buku latihan juga, kamu boleh sediakan satu buku tulis untuk latihan kelas agama petang ya. Baiklah murid-murid, semua buka buku teks muka surat 1. Sekiranya tiada buku teks fizikal, boleh rujuk link buku teks digital. Pelajaran 1, solat orang yang uzur dan solat dalam kenderaan. Okey, baik. Lihat 1.1, konsep solat orang uzur. Poin 1, solat diwajibkan atas setiap Muslim lelaki dan perempuan yang waras, cukup umur dan suci. Sekiranya berlaku keuzuran, syariat Islam membenarkan dan mengharuskan seseorang Muslim dan Muslimat menunaikan solat mengikut kemampuan. Okey, seperti mana yang kita ketahui ya murid-murid, solat adalah wajib dilakukan kepada semua orang Islam yang mempunyai syarat, iaitu waras, tak gila maksudnya, cukup umur, dah sampai akil balik dan suci daripada hadas dan najis. Sekiranya sakit ataupun ada keuzuran, di dalam Islam membenarkan atau mengharuskan seseorang itu melakukan solat mengikut kemampuan. Apakah kemampuan itu? Mari kita lihat apakah dalil yang mengharuskan orang Islam yang uzur untuk solat ikut kemampuan, seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah faqala صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Riwayat Al-Bukhari. Baiklah, maksudnya daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, katanya, aku menghidap penyakit buasir. Lalu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Baginda bersabda, bersolatlah secara berdiri, jika tidak lakukanlah secara duduk, dan jika tidak mampu juga lakukanlah secara mengiring. Dekat sini sekiranya kita tidak mampu untuk melakukan solat itu secara biasa, maka kita boleh melakukan solat ikut kemampuan kita. Tak boleh berdiri, boleh duduk, tak boleh duduk, boleh mengiring. Ya, murid-murid, tiada alasan untuk tidak solat maksudnya kat sini. Okey. Perhati dan faham. Lihat gambar, 3 gambar tu. Ada gambar orang sakit, ada gambar di dalam peperangan, dan ada gambar orang sedang solat berjemaah. Solat, ya murid-murid, solat kita ini adalah wajib. Apakah solat yang wajib itu? Ada 5 solat yang wajib, iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Ada 5 solat yang wajib. Ingat ya murid-murid, saya nak
Sebagai seorang Islam dan kamu juga dah cukup umur, waras, tidak sakit, hendaklah solat dengan sempurna. Cukup 5 waktu sehari semalam. Okey. Kita hendaklah solat tak kira dalam keadaan apa, sama ada sihat ataupun sakit, tetap kena melakukan solat. Tak kira di dalam peperangan ke, di dalam keadaan aman ke, kita tetap kena solat. Okey, murid-murid. Baiklah murid-murid, ini adalah syarat sah solat orang yang sakit. Ada 5 perkara, iaitu mengetahui masuknya waktu solat. Bila dah masuk waktu solat tu, tahulah dia bersedialah untuk solat. Kemudian mestilah menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Untuk pengetahuan murid-murid, ya, menutup aurat di dalam solat dan juga di luar solat adalah sama. Dalam erti kata lain, bila kamu keluar daripada rumah, hendaklah kamu menutup aurat seperti mana kamu di dalam solat. Itu yang sebenarnya. Okey, kemudian suci daripada hadas dan najis. Hadas ada 2, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Najis ada 3. Najis mukhaffafah, mutawassitah dan najis mughalazah. Okey, seterusnya ada keuzuran. Mestilah ada keuzuran untuk melakukan solat yang mengikut tahap-tahap kemampuan yang kita bincangkan tadi. Okey murid-murid, Ustazah nak kamu salin bahagian ni di dalam buku aktiviti ataupun buku latihan kamu. Sekiranya tak ada buku latihan yang dibekalkan, kamu sediakan buat di dalam satu buku tulis garis 1 khas untuk kafak. Okey, tulis hari Isnin, tajuk hari ini solat orang yang uzur dan solat dalam kenderaan, kemudian tarikh hari ini, mata pelajaran hari ini, dan buat peta macam Ustazah buat ni, ya. Ada 5 perkara di dalam syarat sah solat orang yang sakit. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat menuntut ilmu dan beroleh manfaat daripada pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.